Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 24 hari bulan 2 2021, kita sambung lagi pengajian kita dalam tafsir Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, sambungan ayat kita ayat yang ke-112. 112 tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 540. 540. Mari kita baca satu ayat dua, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Ayat ini Allah Ta'ala buat bandingan dengan penduduk negeri yang aman, tenang, rezekinya luas, tapi mereka telah langgar perintah Allah Azza wa Jalla, maka pada saat itu datanglah bala bencana yang menimpa mereka. Ayat ini datang setelah Allah Ta'ala beri peringatan yang dahsyat dalam ayat yang lepas, iaitu mereka akan ditimpa penyakit-penyakit dunia, mereka dicop atas hati mereka, tak dapat lagi berfikir. 6 hukuman dijatuhkan ke atas golongan yang murtad. Murtad maknanya berpaling tadah, tinggal Islam. Setelah mereka menganutnya, maka ayat ini Allah SWT bawa kepada kita amaran tentang kesusahan yang berlaku di atas dunia. Dia panggil afat ad-dunyawiyah. Manusia ni kalau kita bagi ingat yang akhirat dia tak ingat, kita ingat hak dunia dia cepat ingat, sebab nampak depan mata. Tengok ayat. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan berhubung dengan hal kaum yang kufur engkar itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu misalan, satu bidalan, misalan, bandingan, contoh. Contoh dengan apa? Qaryatan kanat aminatan. Sebuah negeri yang aman damai dan tentram. Tanda pelajar. Negeri aman, sedap duduk. Negeri mana tu? Ada khilaf ulama tafsir di sini. Oleh kerana ayat ni turun
kepada puak-puak kafir di Mekah, maka negeri itu maksudnya negeri Mekah. Ini dipilih oleh sebahagian daripada ulama tafsir kata negeri Mekah. Ada kata tak kiralah negeri mana pun, asalkan sifat dia tu seperti ini, maka dia termasuk di bawah kategori ayat. Kita kata ini lebih tepat, qaryatun ghairu muayyanah. Mana tak kira kampung mana. Negeri kita pun kalau kena dengan ayat ini, maka termasuklah dia. Bolehlah kita kata di peringkat awal dulu memang ayat Quran itu turun kepada siapa? Turun kepada puak-puak Quraisy. Kalau kata Mekah pun betul. Negeri yang aman, damai dan tenteram. Satu, sifat negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan didatangi rezekinya yang mewah, yang mewah dari tiap-tiap tempat. Maknanya negeri aman. Tak ada peperangan, tidak ada penyakit, tak ada pandemik, tak ada COVID-19, tidak ada. Mutmainnatan, bukan sahaja aman, damai dan tenteram. Penduduk dia pula baik-baik belaka. Tak ada nak kelahi dengan orang, tak ada nak pijak orang. Istilah orang sekarang ni, tak ada yang nak kencing kawan. Ini dia panggil istilah netizen. Rezeki pula, ya'tiha rizquha ragadan. Ragadan maknanya rezeki yang luas, yang mewah. Min kulli makan. Daripada negeri ini datang daripada, maknanya dia punya import ekspor dia tu berjalan. Al-istirat wa tasdir, subur, molek. Tapi malanglah. Apa malang? Fakafarat bi an'umillah. Ini punca punah, punca kerusakan, kebinasaannya di sini. Fakafarat bi an'umillah, kemudian penduduknya kufur akan nikmat Allah. Apabila maknanya punca kerusakan apabila kufur nikmat Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat lain Allah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak ubah negeri aman, negeri tenang, negeri rezeki luas, sehingga mereka ubah apa yang dalam diri mereka dengan melakukan kekufuran. Apa jadi? Maka fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah merasakan kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya, bima kanu yasna'un, dengan disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Punca kepunahan, punca kerusakan sebab apa? Sebab maksiat yang mereka lakukan. Derhaka, datangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, mereka lawan, mereka langgar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, inna Quraisyan lamma ghalabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasta'saw alaihi. Puak-puak Quraisy apabila mereka telah menguasai kawasan Mekah ini, mengekang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cuba nak putuskan rangkaian dakwah ini, Nabi sallallahu berdoa. Nabi kata apa? Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, bantulah saya untuk menghadapi kerenah perbuatan puak-puak Quraisy ini sebagaimana 7 tahun yang menimpa kaum Nabi Yusuf. Apa jadi? Fa akhazathum sanatun. Hujan stop selalu, zap. Kering kontang negeri, tak ada air. Akalu fiha al-izam wal maitah minal jahdi.
mereka makan tulang-tulang, bangkai-bangkai karena terlalu susah. Hatta ja'ala ahaduhum yara ma bainahu wa bais sama' kahiyatid dukhan minal ju'. Dia tengok di langit juga gelap, macam ke awan nak turun hujan. Sambil-sambil duduk menggelupur, lapar. Ini. Itu je lah. Bila mereka jahat, Allah Ta'ala, hadis ini dalam Bukhari wa Muslim wal lafzu lil Bukhari. Ini para jemaah sekalian, Allah Ta'ala peringatkan. Kalau kamu kufur, ingkar nikmat, Allah Ta'ala akan bagi bala. Kita sekarang ni kena sentiasalah syukur dengan nikmat yang kita ada. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita disyukuri, bukan dikufuri. Kata di para ulama Islam, syukur menjadi penjaga, pengawal kepada nikmat yang sedia ada, dan jalibatun, menarik nikmat yang belum dapat. Allahu Akbar. Tanda kata-kata hikmah para ulama. Syukur memelihara atau menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Ambil di mana kata-kata ini? Ambil daripada firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allahu Akbar. Tamaklah kita bandingan kampung yang tenang-tenang, 3 sifat negeri yang begitu cantik, tiba-tiba mereka kufur, Allah Ta'ala tukar negeri yang aman damai menjadi kering kontang, ju', lapar, wal khauf, rasa takut. Takut tak kira lah, mungkin musuh menyerang, ataupun takut bi afatil tabi'iyah, dengan penyakit-penyakit yang biasa. Kita dengar ada dulu kan, dalam zaman Nabi Musa apa sudah jadi. Allah Ta'ala bala dengan katak, belalang, darah, macam-macam benda mari. La haula wala quwata illa billah. Itu semua tu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita dengan berbagai-bagai ujian. Baik, kita pergi kepada alam realiti, ayat 113. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan demi sesungguhnya mereka pula telah didatangi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, lalu mereka mendustakannya, maka mereka pun ditimpa azab sedang mereka dalam berkeadaan zalim. Kita dah belajar dulu zalim tu apa-apa jenis ada? Zalim tu ada 2 jenis. Yang pertama dia panggil zalim kepada diri sendiri dengan melakukan syirik, maksiat, mungkar, itu zalim pada diri sendiri. Kemudian zalim pada orang lain, tanpa orang, sepak orang itu dipanggil zalim pada orang lain. Jadi dalam ayat ini Allah sebut kepada kita kategori yang pertama, wahum zalimun, zalim pada diri sendiri. Tengok nota di bawah 589. Demikianlah bandingannya kaum musyrik penduduk Mekah. Nah, tuan panel penterjemah pilih penduduk Mekah yang pernah hidup aman damai dan makmur, tetapi tidak bersyukur akan nikmat Allah. Nikmat besar. Allah bangkit rasul dari kalangan keluarga mereka, bangsa Quraisy, lahir di Mekah, kata orang anak tempatan. Kenapa pula kamu kerah kepala, tak mau terima, kufur, tidak mahu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yang telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan mereka sendiri. Akhirnya mereka ditimpakan dengan kelaparan kerana musim kemarau yang berlanjutan, dan tinggallah mereka dalam ketakutan terhadap kekuatan Islam yang berakhir negeri Mekah dikuasai oleh Islam bila 17 Ramadan, bulan Ramadan tahun yang ke-8. Allah Ta'ala hantar balik, serah balik Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditadbirkan dengan cara Islam. Alhamdulillah. Baik, ini orang panggil episod yang pertama di dalam kisah kita ini. Maknanya bandingan kebinasaan orang dengan sebab apa? Sebab kufur. Kita pindah kepada ayat 114, iaitulah tentang kuasa arahan Allah Azza wa Jalla supaya kita makan makanan yang halal. Kemudian diberitahu kepada kita ada 4 tonggak, 4 perkara asas kepada makanan haram. Kita pergi kepada ayat 114 dulu. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oleh itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman, dengan kata belaka, makanlah wahai orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu, dari benda-benda yang halal lagi baik. Kita ni ada makanan yang halal. Dalam ayat ini Allah sebut halalan tayyiban, halal lagi baik. Sebab apa disebut halalan tayyiban? Sebab ada benda halal tapi tidak baik untuk kita. Ada ke tak ada? Jawabnya ada di zaman kita berpantang-pantang ini, kan? Daging yang kita sembelih halal ke haram? Halal 100%. Tapi tidak baik untuk orang darah tinggi, kan? Gula halal, tak baik untuk orang kecil manis, itu dia panggil tidak. Maka kita nak makan ni, kita cari yang halalan tayyiban, halal, bersih, suci, sesuai dengan kesihatan kita. Jangan duk main, oi halal kan ni, kenapa tak makan? Makan. Lepas tu tunggu nombor telefon ambulan, mari ambil, kan? Ini dia kata halalan tayyiban. Mana Allah Ta'ala kembar dua, halal tayyib. Bila kita beli air, syarikat air dia tulis ada logo halal kat sini. Logo halal yang dikeluar oleh JAKIM. Ana tanya pegawai halal ni, kata ustaz, malu ke orang kita yang barang-barang sembelih tulis halal, logik lah. Kita nak makan daging halal, kan? Ayam, tak maunya punya kartel duk main import bagi cok logo halal tu. Ini air ni kenapa pula halal-halal? Dia kata ustaz, pensijilan halal itu ada 2 kategori yang kena lengkap. Mesti ada 2 kategori. Yang pertama, kena halal dari sudut prosesnya, sembelihnya betul. Yang kedua, suci, bersih, kilang tempat proses. Mana kalau air ni tak sembelih, bila dia dapat siji halal, bermakna kilang tempat proses dia tu telah mendapat kelulusan. Pihak halal dia pergi melawat tengok bersih, suci, tidak bercampur dengan benda-benda lain. Kita takut sini proses air, sini proses arak, lah tak boleh campur, kan? Macam daging halal, sini proses kambing, sini proses babi lah. Itu dia panggil halal.
Pada itulah pensijil halal, dia kata bukan setakat sembelih saja, kita juga menjaga kualiti dari sudut kebersihan. Halalan tayyiban. Baik, kita pula bagi pengguna ni pula halalan tayyiban, halal lagi baik. Kita jangan kira halal haram tu satu dimensi. Lembu ni sembelih, betul. Duit awak beli lembu tu dengan apa? Beli daging tadi dengan apa? Beli ayam, beli ikan tak payah sembelih. Tapi duit beli dengan apa? Korek-korek mari, oi duit riba, duit rasuah, duit tumbuk rusuk. Ini bahasa orang kampung dah. Tumbuk rusuk dia panggil. Riba, rasuah tu panggil apa? Tumbuk rusuk. Orang muda-muda ni tak main duit rusuk. Main apa tumbuk-tumbuk rusuk? Duit kopi, duit minyak, duit mengapa lagi ikutlah. Yang penting rasuah. Dia tak mau kata rasuah. Maknanya kalau bahan makanan tu halal 1%, tapi pembelian kita dengan duit haram, haramlah juga. Allah perintahkan kepada kita, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oleh itu, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembah akan Dia semata-mata. Kalau kamu ni semata-mata kerana Allah sembah Allah, maka jagalah halal haram kita. Kenapa Allah Ta'ala cuit ayat ini dengan keimanan kita kepada Allah? Sebabnya orang yang beriman saja, yang betul-betul taat, dia tidak akan masukkan ke dalam mulut dia kecuali yang pasti halal. Halal ke haram ni? Duk main air mari. Akhir sekali benda syubhat lah masuk dalam mulut, dalam tengkuk. Ini yang kita tak nak. Kan? Allahul musta'an. Baik, kita pergi kepada 115. Ini dia panggil usul 4 perkara halal haram dalam makanan. Halal haram dalam makanan. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu tanda pelajar. Yang pertama, memakan bangkai. Yang kedua, dan darah. Yang ketiga, daging babi. Termasuklah segala komponen babi. Kulit dia, belulang dia, lemak dia, segala isi kandungan. Yang keempat, dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kerana berhala ke, kerana tunggu-tunggu kayu ke, apa benda, bukan kerana Allah. Ini 4 perkara. 4 perkara apa dia? Asas kepada hayawan makanan haram. Tengok nota di bawah. Selain daripada yang tersebut, ada lagi jenis-jenis binatang yang diharamkan memakannya, seperti yang diterangkan dalam ayat 3 surah Al-Ma'idah. Suratul Ma'idah, juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat penjelasan nombor 188. Tengok. Nombor 188, kita punya penjelasan. Ini penting. Tuan-tuan tengok 188 muka surat 265. 265 ayat
qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyatin illa an yakuna maitah. Sama juga. Bangkai, daman masfuhan darah, lahma khinzir, daging babi, fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Tengok nota di bawah ni. Sebenarnya benda-benda yang diharamkan memakannya tidak terhad pada 4 jenis yang tersebut dalam ayat ini. 4 perkara tadi, dan ayat yang kita baca hari ini suratul Nahli 115. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi, kerana bahkan ada banyak lagi yang diterangkan haramnya dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Maidah diturunkan, kemudian daripada surah Al-An'am ini ada diterangkan jenis-jenis binatang yang diharamkan makannya, iaitulah binatang ternak yang mati, tercekik, mati tercekik, bangkai lah tu, yang mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dan dimakan oleh binatang buas. Dalam hadis-hadis sahih Bukhari Muslim dinyatakan lagi jenis-jenis binatang yang dilarang atau diharamkan makannya, itulah binatang buas yang bertaring dan jenis-jenis burung yang menyambar dengan kukunya dan lain-lain. Yang pentingnya kita kata asas 4. Sebab kalau kata kambing mati kena tanduk warna yang kena tanduk jatuh daripada, semua tu nama dia bangkai. Sebab dia mati tak sembelih, kan? Jadi usul arba'ah ni betul dah tanda. Asas kepada hayawan ini 4 perkara yang Tuhan sebut dalam ayat ini. Apa dia 4 perkara? Maitah, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, semua binatang sembelihan yang disembelih bukan kerana Allah. Baik. Ini 4 perkara kata di para ulama tanda. Wa kanatil mubahat akthar minal mahzurat. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Sebab itu Allah Ta'ala kurungkan yang haram 4 perkara dalam ayat ini. Dalam ayat tadi pun lebih kurang sama. Dalam hadis, dalam ayat lain disebut tentang beberapa jenis kambing yang mati, cara nak jadi bangkai. Dalam hadis Nabi ada tambah lagi binatang bertaring, burung yang di makhlabin yang guna kuku dia tu. Yang pentingnya ini termasuk kategori haram. Baik, ada kecuali ke tidak? Naam. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat. Tengok. Keadaan darurat menurut pengertian syarak, lihat penjelasan nombor 65 dalam kitab pimpinan ni. Darurat ini maknanya kalau kita tak makan boleh membawa kepada mati. Itu makna darurat. Atau membawa kepada kemudaratan yang besar, maka dia nama darurat. Kalau tak makan tu kurus sikit ya, tak darurat lagi tu. Dia dalam peringkat darurat ni dia panggil ad-daruriyat. Yang pertama peringkat, yang kedua hajiyat, keperluan asas, yang ketiga tahsiniyat. Dia ada dia punya tingkat maqasidus syarak. Kita kena bincang. Maka Allah SWT sebut di sini berapa perkara? 4 perkara yang asah lah. Kalau kita nak bincang lagi boleh lah, kan? Macam hayawan perburuan walaupun tak sembelih, waktu kita tembak dia tu kita baca bismillah, kemudian luka mati, boleh makan juga. Kita ambil yang ni dulu, yang asal dulu. Apa dia yang asal? Beberapa ayat di sini ada lagi lah istisna lagi Nabi sebut dalam hadis selain daripada ini, iaitulah bangkai jarat, belalang dan juga ikan. Darah al-kabid wa tuhal, maknanya yang dibenarkan itu. Baik. Kalau orang ini terpaksa, apa dia terpaksa di sini? Tanda pelajar. Famanit turra ghaira baghin wala adin. Ia tidak
karena terpaksa makannya karena darurat. Sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Apa dia maksud? Famanit turra, siapa dia terpaksa, mana tak ada makanan lain dah, dia sesak dalam hutan, jumpa kijang mati, bangkai. Kalau tak makan hak ni, mati. Maka boleh dia ambil, dia bakar, dia makan. Sekadar mana dia panggil saddur ramak, sekadar nak menguatkan tubuh dia untuk berjalan keluar daripada kawasan itu. Itu je lah boleh. Tapi jangan pula happy, BBQ lagi, sate lagi. Itu dia panggil ghaira baghin wala adil, tidak melampau dalam ambil sekadar yang diperlukan. Kata Al-Imam Al-Mawardi, makna ghaira baghin wala adin. Tengok dalam terjemahan kita ni kata ghaira baghin, tidak mengingininya, wala adin, dan tidak melampaui batas. Ini satu terjemahan. Mana kita bukan makan dengan nafsu syahwat nak sedap, tapi berlazat-lazat, tapi makan sekadar diperlukan. Dia kata di sini ada 3 takwil, 3 penjelasan. Yang pertama, ghaira baghin dengan makna bukan melampau, bukan kata seronok nak makan bangkai itu. Satu. Yang kedua, ghaira baghin bukan makan lebih daripada keperluan hajat. Kita kata kita sesak dalam kawasan ni, kalau kita boleh makan ni setengah hari lagi berjalan keluar daripada kawasan ni, makan sekat tu, jangan banyak-banyak. Yang ketiga, ini yang besar, dia kata ghaira baghin bukanlah pemberontak. Kalau golongan pemberontak, burah, lawan kerajaan, tiba-tiba mereka ni lapar nak makan bangkai, tidak dibenarkan. Wala adil, dan tidak juga melampau pergi pukul dia punya hamba, dia punya orang-orang yang sekali dengan dia. Yang pentingnya para jemaah sekalian, dalam konteks ayat kita ni lebih kepada keperluan hidup tadilah. Jangan makan sekadar perlu, jangan makan banyak-banyak, jangan lebih-lebih. Kita makan sekadar mana boleh menghilangkan lapar untuk kita nak pergi berjalan. Itu dia kata yang kita katanya. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita 4 perkara yang asas kepada benda haram. Kemudian cari bawah tu lagi kan. Banyak lagi lah binatang-binatang haram tentang berhala tu. Bahirah, saimah, wasilah, ham, macam-macam nama yang disediakan binatang-binatang kepada berhala, itu semua benda haram lah. Baik, dalam perkara halal dan haram tak boleh kita sewenang-wenangnya mengeluarkan hukum. Mana ayat 116? وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Ini Allah Ta'ala larang. Bila kita dengar ada tadi 4 perkara halal haram, wala taqulu lima tasifu alsinatukum, dan janganlah kamu berdosa dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Hadza halalun hadza haram, hak ni halal, hak ni haram. Senang-senangnya kita litaftaru ala Allahil kazib, untuk mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Ni cerita asalnya cerita siapa? Cerita puak-puak kafir ni. Senang-senang dia kata lembu ni sudah berapa kali beranak, maka kita kata haram dah untuk dimakan. Lepas dia jadi lembu bebas untuk berhala. Hak ni halal, hak ni haram. Dia pusing-pusing gitulah. Itu untuk puak kafir. Kan? Ada pula orang kita, orang Islam pula hati-hati di dalam mengeluarkan fatwa nak kata halal ke haram, jangan.
Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Tengok nota di bawah, yakni Allah Ta'ala tidak membenarkan sesiapa pun memandai-mandai menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dengan tidak berdasarkan hukum syarak, kerana perbuatan demikian hanya menurut hawa nafsu dan berdusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan kita suka-suka halal haram, jangan. Pasal itulah para ulama salafus saleh dia tak berani nak keluar. Contohnya kalau benda ni jelas nas kata haram, senang, ini haram. Nas kata halal, tapi kalau benda kesamaran, khilaf, ada setengah ulama salah, dia tak kata halal, dia tak kata haram, dia kata inni akrah kata, aku tak suka. Ni bermakna kalau kita kaji sebenarnya haram, tapi dia tahaffuz, menjaga lidah dia supaya tidak sewenang-wenang halal haram tak sewenang-wenang. Jangan mudah. Sebab halal haram ni kuasa Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita berani-berani mengeluarkan hukum tanpa penjelasan yang detail, maklumat yang jelas, maka itu bahaya. Allah kata orang yang suka mengeluarkan halal haram tanpa ilmu ini tidak akan berjaya. Ni sehari dua ni timbul isu vaksin. Tak sekira lah puak-puak konspirasi anti-vax ni, macam-macam cerita dia buat, siapa nak kait semua benda dengan Dajjal belaka. Kan, kapal terbang bawa vaksin pun dia, kepala dia nampak Dajjal, dia kata. Sebab Dajjal mari, dongki dia, selinga dia boleh teduh 70 orang. Dia kata sayap kapal terbang tu lebih kurang tu juga. Hanya main ke dia boleh. Jadi kita kata jangan duk segala benda mendajal-dajalkan. Kita kuat sangat cari dajal pun akhirnya jadi dajal juga perangai. Ini masalah. Jadi jangan mudah-mudah. Jadi pihak majlis fatwa bersidang nak keluarkan hukum, boleh guna tak boleh guna, tidak sewenang-wenangnya. Sekali tak padan, 2 kali, 3 kali, panggil pakar-pakar kesihatan bentang. Itu dia panggil kena teliti. Tak boleh mudah-mudah sewenang-wenangnya dalam masalah halal haram ini. Sama juga dalam masalah amalan-amalan kita pun kena teliti. Jangan mudah-mudah ini satu amalan yang baik tapi kita tengok sandarannya tidak ada kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda yang kesamaran, keraguan itu tinggalkan. Dalam masalah hukum begitu juga. Ahli-ahli fatwa tidak mudah sewenang-wenangnya nak keluar, kan? Nak keluar jangan. Baiklah, Allah kata apa? Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Mereka hanya mendapat sedikit kesenangan di dunia dan sebaliknya mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi orang duk main halal haram sebenarnya ni dia tidak akan senang dunia. Dunia ni dapatlah gaji besar-besar. Nah, tapi pulangannya berat di akhirat. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat. Hukuman Allah Ta'ala letakkan ke atas puak-puak Yahudi yang suka duduk menghalalkan, suka duduk mengharamkan sendiri-sendiri. Dia sendiri menyusah diri dia. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepada kamu dahulu, yakni dalam surah Al-An'am 146. Tuan-tuan tengok di sana lah. Puak-puak Yahudi ni dia sendiri dia mengharamkan tu, dia mengharamkan ni. Maka dia menyusah diri dia sendiri. Tuhan kata susah diri kamu sendiri. Wa ma zalamnahum, dan tiadalah kami menganiayakan mereka dengan pengharaman itu, tetapi mereka lah yang menganiayai diri mereka sendiri. Jadi panjang. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam syarah kita kepada suratul An'am ayat mana? Ayat 146. Baiklah, puak-puak Yahudi ni kerja dia main-main halal haram. Ayat yang terakhir dalam siri kita ini 119.
iaitu kalau kita tersalah menghalalkan, mengharamkan, tersalah langgar pergi makan benda haram, tersanggah langgar benda-benda maksiat, maka pintu taubat masih terbuka. Tengok ayat 119. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan kejahilan. Ulama kata jahil di sini bukan tak tahu saja, jahat pun jahil juga. Ini. Jahat, makna jahil itu luas. Bijahalatin dia kata banyak makna. Tengok terjemahan di sini. Kemudian mereka bertobat sesudah itu serta memperbaiki amalannya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Tengok nota di bawah 594. Orang-orang yang beriman yang telah telanjur melakukan maksiat disebabkan jahil. Kejahilan di sini dengan makna kebodohan. Boleh juga. Jahil sebab tak tahu. Jahil sebab bodoh. Jahil sebab macam-macam jahil. Dia kata jahil berbagai-bagai jahil ni. Dia kata wal jahalah di sini bukan kata tak ada ilmu saja, tapi melampaui, langgar peraturan Allah Taala, itu dipanggil jahil. Karena tu dan antara doa Nabi kata an au ajhala au yujhala alayya. Kan doa nak keluar daripada rumah, an ajhala au yujhala alayya. Sama ada aku sendiri buat benda tak baik ataupun orang lain buat pada aku. Maknanya dia kata jahalah di sini dengan banyak makna. Tengok nota. Orang yang beriman telah terlanjur melakukan maksiat disebabkan kebodohan, kemudian mereka bertaubat dan memperbaiki amalannya, maka Allah menerima taubat mereka. Kerana pintu taubat sentiasa terbuka dan Allah Maha Pengasih lagi amat pengampun. Allahu Akbar. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Bila hamba dia bersalah, maka setiap orang yang berakal hendaklah kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang kita baca di sini, bahawa masalah halal haram itu kuasa Allah. Para ulama Islam berhati-hati dalam mengeluarkan hukum-hukum ini. Kan, mengeluarkan hukum ini. Kata di ulama salaf Abi Nadrah, dia kata bila aku baca ayat ini, falam azal akhaful futya, aku takut nak keluar fatwa sampai pada hari ini lagi. Allahu Akbar. Baik, semua orang yang melakukan maksiat nama dia jahil. Orang yang melakukan maksiat nama dia jahil walaupun dia alim. Sebab orang alim ni, orang yang tahu benda halal haram ni, dia tak akan langgar perintah Allah. Tapi kalau dia langgar, maka dia jahil di situ. Jahil di mana? Ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Baiklah para jemaah sekalian, kita mengatakan kesimpulannya pintu taubat itu terbuka. Sentiasalah kita mengambil peluang bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya jangan mudah-mudah kita mengeluarkan hukum yang kita tak tahu. Hari ni ramai orang guna ni, saya rasa. Semalam saya tengok satu forum tentang permainan, dia panggil forex. Apa saja ni, tukar duit apa emas. Jelas ahli panel tu menjelas, tapi orang hodok mai benda ni, dia kata benda tu khilaf, benda macam-macam. Allahu Akbar. Sama juga dengan orang yang reka-reka ibadat, dia panggil bid'ah, yang tidak ada sanad kepada syarak daripada hadis Nabi. Sama juga berani-berani. Ini pun termasuk dalam menghalalkan ataupun mengharamkan benda-benda, mensyariatkan benda yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, juga termasuk dalam perkara yang berbahaya. Dikatakan ulama salafus salih takut nak mengeluarkan hukum, dia kata akrah. Mana kalau biasanya dengan tatabuk, kalau kata akrah tu haram.
Tapi dia tak berani kata haram sebab dalil itu masih khilaf. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 120 dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.